Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab 2, iaitu tajuk evolusi teori pengurusan. Tajuk ni dia menceritakan tentang perkembangan teori pengurusan lah. So teori pengurusan ni ada banyak. So kita akan cerita macam mana teori dalam teori pengurusan ni dia berkembang kan, daripada awal sampailah teori yang ada pada hari inilah. So kita akan ceritakan tentang siapa pelopor teori-teori yang awal dulu. So dalam bab 2 ni kita akan tengok teori pengurusan barat dengan juga evolusi teori pengurusan Islam. So kuliah yang pertama ni saya pecah kepada 2 lah. Untuk kita akan tengok yang evolusi pengurusan barat dulu. Seterusnya kuliah seterusnya saya akan tengok tentang evolusi pengurusan Islam. Evolusi pengurusan barat kita ada 3 pendekatan. So yang ni memang kena hafal kan. Yang pertama pendekatan klasikal, yang kedua pendekatan pentadbiran dan pengurusan, dan yang ketiga pendekatan tingkah laku dan hubungan manusia. So ketiga-tiga pendekatan ni kita ada tokoh-tokoh yang tersendirilah yang mengasaskan pendekatan tersebut. So dalam pengurusan barat kita kata terdapat ada 3 fasa lah evolusi utama dalam teori pengurusan ni, 3 fasa yang besar. So penjelasan tentang evolusi kita boleh tengok dalam slide yang seterusnya. Evolusi ni macam perkembangan ya. So yang pertama inilah tadi saya sebut klasikal, lepas tu pentadbiran dan pengurusan, dan juga pendekatan tingkah laku dan hubungan manusia. So untuk evolusi pertama iaitu pendekatan klasikal, dia menceritakan tentang pengurusan saintifik lah. Itu dia punya key dalam pendekatan ni. Kajian saintifik. So matlamat dia adalah kajian saintifik bagi meningkatkan kecekapan pekerja dan meningkatkan produktiviti organisasi. So kita akan tengok tokoh-tokoh utama dia siapa? Frederick Taylor, Frank dan Lillian Gilbert. Yang ketiga Henry L. Gunn. So kita tengok tokoh yang pertama dalam pendekatan klasikal. Frederick Winslow Taylor ni, dia lahir pada tahun 1856. So awal-awal sekali memang dia digelar sebagai bapa pengurusan saintifik. So maksudnya saintifiknya pengurusan ni dimulakan oleh beliau lah. So kajian dia lebih kepada hubungan antara pekerja dan tugas yang dibentuk untuk dilaksanakan oleh pekerja. Teori lain yang diperkenalkan juga adalah berkaitan dengan prinsip pengurusan saintifik. Dia adalah kalau ikutkan Frederick Taylor ni, dia adalah pengurus pengeluaran. Lepas tu dia jadi perunding dan dia mengajar pengurus-pengurus lain macam mana untuk laksanakan teknik pengurusan saintifik. So dia punya kepercayaan Taylor ni, dia percaya jika masa dan usaha yang dilakukan oleh pekerja dalam pengeluaran seunit barang dapat dikurangkan, kita boleh dengan meningkatkan pengkhususan dan pembahagian kerja. So proses pengeluaran boleh jadi bertambah cekap. So maksudnya kalau kita tingkatkan pengkhususan dengan pembahagian kerja, dia lebih jadi lagi mudah, lagi cepat. So dia percaya macam itulah. So usaha pekerja tu boleh kita kurangkan. So maksudnya taklah penat sangat sebab kita kena cuba buat pembahagian kerja yang betul. Itu yang konsep yang diperkenalkan lah. So berdasarkan penyelidikan dengan pemerhatian dia ni, dia dapati ada 5 prinsip untuk meningkatkan kecekapan dalam tempat kerja. So prinsip-prinsip pengurusan saintifik yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor, awak boleh rujuk buku surat 18, adalah penentuan pergerakan,
pengkhususan kerja, perancangan dan penjadualan yang rapi, pemilihan dan pengambilan kaki tangan yang rapi, dan insentif upah. Okey. So kita tengok kalau nak tengok detail tentang teori Frederick yang dibawa oleh Frederick Winslow Taylor ni. Okey. Dia juga membuat pemerhatian ke atas fungsi dan pergerakan setiap pekerja yang menjalankan tugas. Maksudnya dia tengoklah macam mana fungsi ataupun pergerakan pekerja-pekerja yang buat kerja, lebih lagi pekerja kilang lah. So dia pun buat analisis dan mereka bentuk semula tugas tu dengan efisien. Okay, so dia pun sebabkan usaha pemerhatian dia tu, dia pun berjaya melipat gandakan produktiviti pekerja. Dekat satu syarikat Midvale Steel Company lah. Okay, so pencapaian dia adalah dia dapat mereka sistem untuk memaksimumkan kerja yang efisien dari pekerja dan mesin. Maksudnya macam mana nak buatkan kerja paling efisien, okay, maksimum. Okay, fokus terhadap kajian mengenai masa dan pergerakan dan bagaimana menyelesaikan tugas dalam jangka masa yang singkat. So dia perhatikanlah adakah perlunya banyak pergerakan ataupun dibahagi-bahagikan. Contohnya kalau kita faham kan, ni saya bagi mudah lah macam mana teori Taylor ni dia lebih pada diperhatikan macam mana nak bagi pekerja ni dia maksimum pengeluaran dia. Okay, so rupanya dia tengok sebenarnya kita baik buat kerja secara pengkhususan supaya tak banyak pergerakan. Contohlah kalau nak hasilkan satu makanan, okay, so dia khususkan siapa yang tolong bancuh, orang yang kerja bancuh je. So tak adalah seorang tu kena tukang bancuh, lepas tu dia pula kena bawa barang tu pergi pula bungkus, lepas tu kena label. So dia banyakkan pergerakan. Bila banyak pergerakan ni dia akan penat lah pekerja tu, habis masa. So better dia fokuskan kepada pekerja, dia khususkan, maksudnya kalau di bahagian yang hasilkan makanan tu dia hanya buat penghasilan makanan je lah. So tak banyak pergerakan, dia duduk kat satu tempat saja, dia buat kerja yang sama. So bila barang tu siap dia akan pergi pula kepada bahagian pembungkusan. So buat kerja pembungkusan dia tak perlu nak bergerak banyak-banyak tempat. So kat situ dia sebenarnya dah boleh menjimatkan masa. Ini secara ringkas lah. So kita cerita tentang pengurusan yang saintifik. So ada pengiraan yang nak bagi lagi cepat. Okay. So seterusnya, kalau itu kita boleh tengok buku ni sebab ikutkan nota ni tak banyak. Okay, so apa dalam muka surat 24, hasil-hasil karya dia, antaranya dia ada tulis buku lah. Okay. Notes on belting, kan ni semua lebih pada penghilangan lah, shop management, prinsip dalam pengurusan saintifik. Okay, so dia ni memang dikira berapa pengurusan saintifik lah. Okay, prinsip pengurusan saintifik yang saya kata 5 tadi, okay, kenafalah ada 5, iaitu penentuan pergerakan, pengkhususan kerja, perancangan dan penjadualan yang rapi, pemilihan dan pengambilan kaki tangan yang rapi, dan juga insentif upah. So itu ada 5 lah yang diperkenalkan. Okay, so awak boleh tengok muka surat 25. Penentuan pergerakan ni apa? Dia bina kaedah saintifik dengan menentukan pergerakan dan perjalanan kerja yang dijalankan supaya lebih efisien. So dengan penentuan tu, kerja boleh siap dengan lebih cepat dengan peratusan atau kadar yang lebih tinggi. So dia buat kira-kira lah, okay, macam mana nak pergerakan tu supaya lagi cepat. Okay. Pengkhususan kerja pula dia kata kena ada pakar dalam setiap bahagian. So ketua tu kena tanggungjawab lah kepada perjalanan mesin tu, macam mana pemeriksaan dia. Okay. So setiap pekerja dapat mahirkan dalam bidang yang khusus. So maksudnya setiap orang ada pengkhususan kerja. Okay, so supaya kita mahir dalam satu kerja tu. Perancangan penjadualan yang rapi itu confirm lah. Okay, aktiviti semua kena ada jadual. Okay, so macam mana nak gunakan semua manusia pukul 8 hingga pukul 5 dan sebagainya.
Okay, so teknik ni nak bagi cekap juga. Seterusnya pemilihan dan pengambilan kaki tangan yang betul. Dia kata yang rapi. So kita kena ambil betul-betul lah, kena uji, kena buat test macam mana nak uji kebolehan dan keupayaan seorang pekerja dengan teliti. So mungkin juga kita boleh bagi latihan supaya pekerja tu dapat mengekalkan prestasi yang tinggi. Okay, seterusnya, so kena pandai-pandailah pilih pekerja. Okay, so macam mana kita tengok pekerja ni punya kecekapan di bahagian yang mana. So kita ambil pekerja yang sesuai dalam tugas tu. Okay, seterusnya insentif upah memang dikaji juga. Maksudnya upah perlu diberi setimpal dengan jenis kerja. Bonus melalui skim perangsang juga diberi kepada pekerja yang boleh menyiapkan kerja lebih awal dari jangka masa. So maksudnya benda tu memberi motivasi lah. So Taylor ni dia still melihat motivasi pekerja ni adalah tentang ganjaran. So dia kata ekonomi tu lah, ganjaran kewangan tu sebenarnya berkait rapat dengan motivasi pekerja. So ada juga pandangan yang kata teori Taylor ni dia menganggap manusia ni macam mesin yang hanya buat satu tu hanya kerana duit. Kan? Okay, itu pandangan orang tentang teori Taylor lah. Sebab Taylor melihat upah ataupun wang dan ganjaran itu adalah motivasi nak bagi pekerja ni kerja lebih cekap, okay, lebih laju, lebih bermotivasi. Okay, so habis pada pendekatan yang dibawa oleh Frederick Winslow Taylor. Okay, so itu baru tokoh yang pertama. Kita tengok tokoh yang pertama tadi ni kan. Kita ada tokoh yang kedua dalam pendekatan klasikal ni, iaitu Frank dan Lillian Gilbert. Okay, mereka ni pengikut Taylor lah. Maksudnya selepas Taylor hasilkan teori dia. Okay, sebab kalau kita tengok Taylor ni tahun 1856 hingga 1925. So Frank dan Lillian ni 1868. Dia mula lepas tu lah. Okay, so pengikut dia adalah suami isteri ni, Frank dan Lillian. Mereka juga memberi sumbangan terhadap pergerakan dan menekankan aspek pengurangan pergerakan kerja kepada pergerakan yang paling asas. Ni kajian dia lah. Okay, diorang juga mencari jalan yang terbaik untuk melaksanakan tugas. Macam mana jalan yang terbaik nak bagi buat kerja tu, tetapi kita nak buang benda pergerakan yang kita tak perlu, supaya tugas tu dibuat dengan masa dan tenaga yang kurang daripada yang asal yang hari tu lah, yang sebelum ni. Okay, sebab kita nak jimatkan masa dan jimatkan tenaga manusia. Kita tak nak kerja-kerja, kita tak nak ambil pergerakan yang terlalu jauh ke, ataupun benda-benda yang tak perlu, kita perlu buang supaya benda tu tak memenatkan pekerja. So kajian mereka ni banyak fokus kepada keletihan di tempat kerja. So boleh baca surat 18. Okay, pasangan Gilbert ni dia kaji isu keletihan kat tempat kerja. So dia kata ciri-ciri fizikal kat tempat kerja boleh menyumbang kepada tekanan kerja dan akhirnya boleh menyebabkan keletihan yang boleh mempengaruhi prestasi kerja. Okay, so maksudnya macam ciri tempat kerja tu lah, kalau macam tak selesa, lepas tu luas sangat ataupun jauh dan sebagainya, menyebabkan penat. Maksudnya ataupun tak ada kemudahan ataupun tak ada penghawa dingin ke, dan menyebabkan prestasi tu boleh jatuh lah. Okay, so kajian yang diorang lakukan ni beri berkesan yang besar dalam bidang pengurusan, iaitu kebanyakannya dalam industri pengilangan lah. Okay, macam mana nak buat, nak hasilkan kilang tu, nak keluarkan produk dengan cepat dan dalam masa sama jimatkan tenaga manusia ni. Okay, so dia kata sebagai contoh kilang pemasangan kereta, pekerja dibahagi kepada bahagian-bahagian tertentu. Dia sama, lepas tu kita nampak teori Lillian Gilbert ni pun lebih kurang juga dia mengkaji pergerakan pekerja tu kan. Maksudnya macam mana nak jimatkan. Dia juga benda yang sama daripada Taylor tadi, cuma dia orang lebih kaji lebih dalam lagi lah. Okay, so dia kata
Pekerja dibahagikan kepada bahagian tertentu. Maksudnya kalau bahagian pasang tayar, tingkap, badan, cushion dan sebagainya. So pekerja ni dia fokus khusus untuk buat kerja masing-masing je, supaya dia orang mahir dalam kerja tersebut, dan akhirnya bila kita mahir kita buat cepat. Tapi kalau kita buat banyak kerja sekali, kita yang macam saya sebut tadi, kita pasang tayar, lepas tu kita pula nak pasang tingkap lagi, semua memerlukan alat yang berbeza. Lepas tu dia lambat lah. Okay, dia ambil masa. Lepas tu nanti nak buat cushion. So better dia fokuskan yang buat cushion siapa, yang buat tingkap siapa kan. So orang tu akan dilatih dan akhirnya dia akan jadi cepat mahir. Okay. So mereka lah yang mengkaji. Kalau tak dulu memang kerja tu jadi penat lah. Sebab satu orang tu dia buat banyak kerja. Okay. Okay, so habis pada Frank Gilbert. Secara mudahnya teori diorang ni tak banyak sangat lah. Okay, orang yang ketiga dalam pendekatan klasik ni adalah Henry Lawrence Gann. Gann ni orang kena ingat, Gann ni adalah, kalau pernah dengar lah ataupun pernah tengok carta Gann kat sekolah ada, ataupun nanti kalau kita buat thesis ataupun penyelidikan projek paper, pensyarah akan minta kita beri carta Gann. Okay. Carta Gann tu macam ni rupa dia. Ini okay. Ni carta Gann. So kita letak tarikh-tarikh. So kita nak pas tarikh ni apa kita buat, lepas apa yang kita nak buat ni dekat dia, seolah-olah kita punya planning lah. Okay. Ini diasaskan oleh Henry Lawrence Gann. Dia seorang guru dan juga jurutera. Lepas tu dia jadi jurutera. So dia merupakan, gas ni adalah akan sekerja kepada Frederick Taylor tadi. Okay, dia juga membaiki, sumbangan dia adalah membaiki teori Frederick Taylor. Okay, dia juga mengeluarkan konsep kerjasama antara pekerja. Okay, dan ahli organisasi perlu mempelajari ilmu pengurusan itu. So yang keempat ada sistem bonus dan juga dia pelopor kepada carta Gann. So dia yang kedua ni dia kata pekerja dengan pengurusan perlu ada kerjasama yang baik lah. Okay. Teori Gann ni kalau ikutkan dalam buku, nak kata banyak tu, dia banyaknya lebih pada dia sokong idea Taylor tadi, Taylor yang asal tu. Cuma dia tambah baik lah. Benda-benda yang dia tambah adalah perkara ni lah. Okay. So yang famous ni adalah carta Gann ni. Kan, yang kita guna sampai sekarang. Okay. So kita tengok pula evolusi kedua, iaitu tadi kita dah tengok 3 orang tokoh dalam evolusi pendekatan pertama. Yang kedua pendekatan klasikal, yang kedua pendekatan pentadbiran dan pengurusan. So tokoh dia siapa? Kenapa ada 2 orang? Max Weber dan Henry Fayol. Okay. Max Weber ni antara tokoh falsafah yang famous juga. Tapi dia juga ada dalam teori pengurusan, sebab dia yang famous tentang Max Weber, dia mengasaskan teori birokrasi yang kita guna sampai sekarang. Apa-apa sistem ataupun penyusunan jawatan ni lebih pada birokrasi. Dia lah yang perkenalkan tentang birokrasi. Okay. So dalam teori pentadbiran dan pengurusan, boleh tengok muka surat 20. Okay. Tadi orang kaji tentang pengurusan saintifik. So ada juga orang yang kaji tentang bagaimana pengurusan pentadbiran dan kita nak bentuk satu struktur organisasi yang cekap. Kan? So pengurusan pentadbiran tu penting. Okay, struktur organisasi merupakan satu sistem perkaitan tugas dan autoriti yang boleh mengawal macam mana pekerja gunakan sumber untuk capai matlamat organisasi. So 2 pengkaji yang pengaruh tadilah Max Weber dan Henry Fayol. Max Weber ni pengasas teori birokrasi. So hafal je lah. Birokrasi adalah
Apa dia birokrasi? Birokrasi adalah satu sistem yang formal dalam organisasi. Sistem yang formal dalam organisasi dan pentadbiran. Kita bentuk sebab untuk pastikan keberkesanan dan kecekapan. So Max Weber ni kata teori birokrasi ni memang teori yang paling ideal dalam sebuah syarikat. So kena ada, kalau kita tengok syarikat yang ada birokrasi yang cantik, maksudnya ada susunan hierarki, so dia ideal lah syarikat tu. So prinsip dalam teori birokrasi ada 5 prinsip. Okay, iaitu kena hafal autoriti, jawatan, tugas, tanggungjawab, hierarki kedudukan dan juga peraturan. Autoriti ni apa? Autoriti ni maksudnya kena ada kuasa sah lah. Kuasa orang atas, yang autoriti ni orang yang berkuasa, yang boleh beri keputusan, yang boleh beri arahan. So kena ada autoriti prinsipnya. Kuasa. Autoriti. Jawatan. So dia kata jawatan sebenarnya perlu diberi, bukan disebabkan oleh kedudukan sosial. Maksudnya bukanlah sebab orang ni dia orang kaya ataupun dia ada nama, tetapi diberi sebabkan oleh prestasi. Kalau orang tu bagus, dia dapat dah jawatan tu. Sepatutnya kita tak boleh ambil kira faktor kedudukan sosial. Maksudnya dia ni anak siapa ke, tapi kita kena bagi jawatan kepada, bergantung pada prestasi seseorang, kemahiran, kepakaran ataupun pengetahuan seseorang individu tu. So kalau dia lebih tahu, dia lebih banyak ilmu, dia lebih mahir, dia lah patut dapat jawatan tu. Seterusnya tugas dan tanggungjawab ni, dia kata setiap benda kena ada tugas, tanggungjawab tu kena terperinci. So tu orang kata birokrasi tu kita tak boleh campur kerja orang lain, tak boleh ambil kerja orang lain. Kita kena ada satu spesifikasi tugas yang terperinci, kena dinyatakan secara jelas supaya kita boleh capai matlamat secara optimum. Hierarki pun kena ada lah. Kita kena tahu kalau birokrasi ni kan, sebab tu orang kata kadang kerenah birokrasi. Walaupun kita rasa birokrasi ni kadang-kadang menyusahkan, tapi sebenarnya kalau kita ikut saluran yang betul, dia bagus lah. Maksudnya kita tahu siapa yang kita patut lapor, arahan tu pergi ke mana saluran dia. Maksudnya kalau kita nak buat laporan kepada pengurus, lepas tu baru naik atas, kita tak boleh terus jump ke lembaga pengarah. So dia tak sesuai lah bila kita ikut saluran yang betul. Masalah kita tu mungkin boleh selesai dengan baik. So sebab tu ada hierarki kedudukan. Bila kita tahu hierarki, kita tahu kita nak patut lapor pada siapa. So komunikasi dia jadi cantik lah. Seterusnya peraturan. Tu confirm lah kena ada norma, SOP. Sebab kita nak kawal tingkah laku pekerja. So ini 5 prinsip yang penting kalau nak ada dalam birokrasi. Birokrasi ni saya rasa memang semua organisasi ada. Seterusnya tokoh yang kedua adalah Henry Fayol. Dia juga individu pertama yang membincangkan pengurusan sebagai satu proses dan juga mempunyai fungsi-fungsi yang khusus yang perlu diikuti oleh setiap pengurus. Sebab tu dia digelar sebagai bapa pemikiran pengurusan. Teori Fayol pun antara teori yang banyak kena tengok buku. Dihuraikan dalam muka surat 21, disambung lagi dengan muka surat 26-27. So banyaklah yang dibuat oleh beliau. Henry Fayol ni beliau dikira bapa pemikiran pengurusan. So ada 3 benda kena hafal, iaitu beliau telah membezakan antara kemahiran teknikal dengan kemahiran pengurusan. So dia kata kemahiran pengurusan ada 6 kumpulan, iaitu teknik, kewangan,
perakaunan, komersial, keselamatan dan juga mengurus. So dia kata pengurusan kena ada merangkumi 6 kumpulan ni. Teknik ni lebih pada orang pengeluaran dan pembuatan. Kalau kewangan lebih kepada penggunaan modal tu dengan optimum. Kemahiran yang perlu ada. Seterusnya kemahiran perakaunan iaitu kos, kunci, kira-kira, statistik, kira stok. Boleh tengok muka surat 26. Komersial adalah lebih pada pembelian, jualan dan pertukaran. Okay. Seterusnya keselamatan lebih pada melindungi harta dan keselamatan manusia. Mengurus lebih pada perancangan, penyusunan, pengarahan, penyelarasan dan kawalan. So kita tengok tadi kemahiran pengurusan ada 6 yang dicadangkan. Seterusnya dia telah mengenal pasti fungsi pengurusan tadi ni. Kat dalam mengurus ni dia kenal pasti apa fungsi-fungsi pengurusan. Ini memang kena hafal lah. Dia ada 5. Memang dia kata ada 5 fungsi pengurusan. Iaitu perancangan, okey. So boleh buka muka surat 27. Detailnya penyusunan, pengarahan, penyelarasan dan juga pengawalan. Okay, perancangan lebih pada kita meramal lah apa yang kita nak ambil pada masa hadapan. So kita kena ada perancangan. Apa perancangan 5 tahun ke depan, kat mana hala tuju organisasi. Contohnya kita nak rancang syarikat ni buka cawangan di luar negara. So bila kita nak plan-plan tersebut, kena ada plan. Yang kedua penyusunan. So penyusunan lebih kepada struktur syarikat. So kita susun elok jawatan tu. So kat mana autoritinya. So tugas-tugas siapa supaya licin lah perjalanan syarikat. So kalau kita ada syarikat, kita kena susun betul-betul lah supaya dia sistematik. Kita nak wujudkan jawatan apa. Okay, so biasanya kena ada sumber manusia. So susun betul-betul. So kalau bahagian disiplin. So kalau orang tak datang ni nak rujuk bahagian mana, semua manusia ke, bahagian disiplin ke apa ke kan. So kita susun elok. Yang ketiga pengarahan. Kena adalah kat mana arahannya daripada bentuk saluran komunikasi dan juga apa pemberian ganjaran dan juga hukuman. Okay, apa yang kita patut bagi pada pekerja dan juga hukuman kalau ada yang tak patuh. So pengarahan tu kena jelas lah. Seterusnya yang keempat penyelarasan. Selaras ni maksudnya semua orang bekerja ke arah matlamat yang sama. So supaya aktiviti kita ni ada kerjasama, selaras. Jabatan ni buat semua untuk objektif yang sama, bukan bercanggah. Macam nak bagi selaras tu. So memang kena betul-betul lah. Siap bahagian kena ada matlamat yang ke arah matlamat yang sama. Okay, seterusnya pengawalan. Pengawalan penting lah supaya tak lari. Organisasi tak lari daripada perancangan. So kena ada orang kawal. So kena ada bahagian-bahagian macam mana? Disiplin, integriti. Itu bahagian-bahagian yang mengawal pergerakan syarikat. Okay, tadi 5. Seterusnya prinsip pengurusan. 14. Maka hafal lah Henry Fayol ni dia ada 3 benda ni. So prinsip pengurusan ni ada 14. Rujuk pula muka surat 27. Ini hafal je lah sebenarnya sebab teori-teori ni sebenarnya hampir juga disebut oleh teori Taylor tadi juga kan, memang ada. Tapi ini orang kata evolusi lah. Semakin berkembang teori tu mungkin nampak berulang tapi sebenarnya dia dikembangkan daripada teori-teori sebelum ni. Sebab tu nampak kurang sama. Sebab teori-teori lepas mereka kembang dan mereka tambah baik. Sebab tu kadang-kadang disebut dalam teori yang lepas, teori yang baru ni pun masih ada. So sebab diorang menambah baik. Dengan menambahkan benda-benda lain, sambil tu diorang tambah baik benda-benda yang ada lah. Okay, so 4 benda. Dia kata ni 14 prinsip pengurusan yang kita boleh guna sebagai panduan kepada pengurus dalam mana-mana organisasi. Kita boleh guna dekat organisasi agama, organisasi akademik, industri, pertahanan, kerajaan. So prinsip dia pembahagian kerja,
Okay, so kena ada pembagian kerja yang baik. So bila bagi kerja yang bagus, tugas yang khusus kita bagi pada pekerja, so kuranglah beban dan tanggungjawab pekerja. So akhirnya kita bagi pekerja tu ikut kepakaran masing-masing. So akhirnya pengeluaran tu meningkat lah sebab pekerja buat kerja dia pakar, yang mahir sahaja. So yang kedua, authority. So kena ada pihak yang patutnya memberi arahan dan kuasa. Okay, tapi dia sebagai tanggungjawab lah. Authority ni kira kuasa. Yang ketiga, disiplin perlu ada. Tu tak perlu nak bincang lah. Okay, nak hormat ataupun nak disiplin, semua orang kena ikut prosedur. Yang keempat, satu perintah. Dia kata seorang pekerja di bawah satu kumpulan mesti terima arahan dari seorang ketua sahaja. Okay, so supaya arahan tu menggunakan satu pelan yang sama supaya tak ada kekeliruan. Satu arahan, pekerja perlu ada seorang ketua. Ini kita baca betul-betul lah. Satu perintah dengan satu arahan. Yang keenam, kepentingan organisasi. Kita kena mementingkan kepentingan organisasi lebih daripada kepentingan individu. Okay. Kita perlu utamakan yang tu lah. Okay. 7, pembayaran upah. Mesti sewajarnya terhadap kerja yang orang buat. Okay, dengan perkhidmatan yang kita dah bagi. 8, pemusatan. So pengurus perlu bertanggungjawab lah. Dan juga arahan tu. 9, rantaian pemerintahan. Rantaian kena ada hierarki. Mula daripada mana strukturnya, atas dan juga aliran komunikasi tu kena ada rantaian. Supaya saluran komunikasi tu jelas. Seterusnya susunan. Macam mana kita nak susun material dan semua manusia supaya kita letak orang tempat yang betul. Contohnya duit, berapa banyak kita nak salurkan pada tempat bahagian ni, jabatan ni. Manusia pun sama, maksudnya tak boleh satu bahagian tu banyak sangat pekerja yang tak efisien. So kita kena buat kiraan yang betul lah. Kalau kerja yang bahagian yang perlukan banyak pekerja, letak pekerja ramai di situ lah. Supaya kita susun yang baik lah. Keseimbangan, pekerja perlu diberi layanan yang adil. Okay, supaya mereka ni taat. Seterusnya, kestabilan personel, pengurus tu kena stabil. Pengurus atasan tu gunakan amalan pekerja yang baik. Okay, so, supaya pekerja boleh ikutlah inisiatif, perlu diberikan kebebasan untuk memajukan mengembangkan idea masing-masing pekerja. Yang seterusnya, kerjasama. Okay, perpaduan dan keteguhan tu penting dalam syarikat lah. Okay, seterusnya yang ketiga, dah. So dalam teori pentadbiran pengurusan ada 2 orang ni lah, Max Weber dan Henry Fayol. Henry Fayol ni banyak sikit benda. Yang ada 6 tadi, lepas tu 5 fungsi, 14 prinsip pengurusan. Okay, so seterusnya last, pendekatan tingkah laku dan juga hubungan manusia. Ada 3 orang, iaitu Mary Parker Foley, Hugo Mansberg dan Elton Mayer. Okay, yang ni Mary Parker Foley ni, pendekatan tingkah laku dengan hubungan manusia ni, dia mengkaji lebih kepada hubungan manusia tu. Dia orang ni fokus lebih pada yang pertama tadi lebih pada pengurusan saintifik, yang kedua lebih kepada pengurusan pentadbiran. Okay. Yang ketiga lebih pada tingkah laku dan hubungan manusia. Dia orang menekankan sebenarnya hubungan manusia tu ada kaitan dengan motivasi kerja. Macam mana pengurus patut layan pekerja. So macam mana untuk memotivasikan pekerja lah. So ada kaitan dengan, dia kata kita kena jaga hubungan sama manusia tu lah. So pengurus perlu jaga hubungan dengan pekerja. So fokus pendekatan ni mengkaji macam mana tingkah laku pengurus boleh mendorong dan memotivasi pekerja. So supaya pekerja tu bekerja dengan cekap. Dia tekankan pasal hubungan manusia. So dia kata pendekatan teori ni lebih kepada kita tumpu pada sumber manusia tadi. Macam mana nak bagi manusia tu betul-betul fungsi dengan baik.
So lebih kepada pendekatan berorientasi manusia dalam pengurusan. Kita perhatikan manusia tu betul-betul. So dia kata kejayaan organisasi boleh dikukuhkan dengan membentuk hubungan yang sesuai antara manusia. Pendekatan ini berpendapat, kalau nak bentuk hubungan manusia yang baik, pengurus kena tahulah kenapa pekerja lambat datang kerja, kenapa pekerja tak ada minat untuk meneruskan kerja, kenapa pekerja tak bermotivasi, apa faktor psikologi dan sosial yang pengaruhi tingkah laku pekerja ni. Pekerja suka ponteng kerja ke, suka datang lewat ke. So benda ni kena dikaji oleh pengurus. Marie Parker Fowler ni dia kata dia lebih banyak bincangkan tentang bagaimana pengurus seharusnya, ni lebih ringkaslah teori ni. Dia bincang tentang pengurus macam mana patut melayan pekerja. Dan pandangan dia juga tentang authority should go with knowledge. Whether is it up the line or down. So dia kata konsep empowerment tu lah. Maksudnya dia kata sebenarnya pekerja ni dia boleh kawal kerja-kerja yang dia buat tu sebenarnya tanpa bantuan pengurus. Yang penting pekerja ni perlu ada pengetahuan yang lengkap tentang apa yang dia perlu buat. So sebenarnya dia tak perlukan penyelia, supervisor, tapi dia perlukan orang yang bimbing je sahaja. Tu pandangan Mary Parker lah. Lebih pada ni lah macam mana pengurus patut layan pekerja. Hugo Mansterberg pula, dia seorang psikologi. So dia menekankan konsep psikologi kepada industri dan pengurusan. So benda yang cuba dia sampaikan adalah sumbangan dia tentang macam mana pemilihan kaki tangan, apa motivasi pekerja dan penilaian prestasi. Yang ni famous juga, KPI. Hugo Mansterberg ni dia memperkenalkan konsep KPI. Kalau kita kata, kita guna sampai sekarang, Key Performance Index. So 3 benda dia ringkas je. Pemilihan kaki tangan, dia kata sebab dia orang psikologi, so dia kata kaki tangan perlu dipilih berdasarkan personality. Maksudnya kalau orang introvert sesuai kerja di belakang tabir, maksudnya mungkin tak sesuai nak bercakap di depan ataupun tak sesuai nak jadi orang-orang yang atas dan sebagainya, ataupun terpulang lah kan, maksudnya macam mana ciri-ciri personality seseorang. Kalau orang yang minat kepada kerja-kerja setiausaha, sesuai diberi pada kerja yang sesuai lah. So kita kena bagi kerja perlu berdasarkan kebolehan, pengetahuan seseorang tu, kelayakan dia. So dia boleh penuhi posisi tu lah. So kita bukan letak je lah. Seterusnya motivasi. Motivasi tadi dia kata kena ada motivasi lah bila kita nak bagi pada pekerja, iaitu contohnya insentif, upah lah ataupun ganjaran apa-apa sahaja. Macam sekarang ni ada macam-macam ganjaran kita bagi kepada pekerja, anugerah pekerja cemerlang ke. So diberi sebabkan oleh, bergantung pada tadi. Yang ketiga adalah KPI lah, bergantung pada penilaian prestasi. Penilaian prestasi ni diperkenalkan oleh Hugo lah. Dia kata tentang KPI kan, maksudnya kita kena ada penting KPI ni sebenarnya supaya kita tahu prestasi kerja. So tak adalah kita macam mana kita nak nilai satu pekerja tu baik. So kita kena ada letak KPI supaya kita tahu pekerja patut capai apa. Dan bila kita boleh ukur lah. So tak adalah kita nak kata orang yang cemerlang macam mana KPI dia. So kita letak, kalau contoh sekarang pensyarah kena menghasilkan 2 artikel, kena menghasilkan 1 buku. So kalau siapa yang dapat hasilkan 5 buku tu, maksudnya dia cemerlang. KPI dia tinggi lah kan. So KPI tu kena capai. So kalau orang yang tak capai KPI, maksudnya prestasi dia jatuh lah. So kita boleh nilai. So sebab tu kita kata kena ukur. Macam kita nak ukur, so kita kena buatlah KPI tu. So itu caranya. Seterusnya, ini mudahlah teori Hugo Mansterberg ni. Last sekali Elton Mayer. Dia buat, sebab katanya pandangan Mary ni sebenarnya kurang dapat sambutan daripada penyelidik, sebab dia orang lebih minat idea Taylor dan Gilbert tadi, Lillian Gilbert tu.
Okay, so kalau nak kaji pasal kecekapan, kita tengok kajian Houghton oleh Altemeyer ni. Senang je dia buat kajian faktor cahaya yang mempengaruhi situasi kerja. So dia kata kajian dia lebih kepada, dia kata kalau keadaan fizikal dengan daya pengeluaran. Maksudnya dia tengok kalau faktor cahaya lampu dekat syarikat, kalau cahaya lampu lebih terang, okay, prestasi kerja lebih tinggi, output lebih tinggi berbanding cahaya lampu yang kurang. So kat situ ada kaitan dengan faktor fizikal dengan pengeluaran syarikat. Okay, yang kedua pula, yang ni boleh baca dalam buku dalam muka surat 23, dia analisis hubungan sosial dalam kumpulan kerja. Dia kata dia perhatikan pekerja lebih bertindak balas dalam keadaan cahaya lampu yang tinggi berbanding cahaya lampu yang rendah. Itu kesan Houghton lah. Dia kata kesan Houghton ni membuktikan bahawa so dia buktikan bahawa sebenarnya ada kaitan lah kan, okay, tentang faktor fizikal tadi dengan pekerjaan. So kesimpulannya penyelidik percaya bahawa hasil kajian menunjukkan ahli kumpulan kerja akan beri tekanan ke sama rakan sekerja untuk bekerja dengan lebih bila ada peningkatan faktor sosial seperti semangat bekerja, perasaan, gaya pengurusan, saling berhubung antara pekerja. Maksudnya manusia ni sebenarnya bermotivasi dengan hubungan antara individu berbanding faktor ekonomi. Sekejap, ada kesilapan pada, cuba baca betul-betul. Maksudnya dia macam ni, kajian Houghton ni dia buat kajian cahaya lampu ni dia tak efek, bukan efek. Okay, maksudnya kalau cahaya lampu meningkat ataupun kurang, produktiviti tak sama. So maksudnya bukanlah isu ekonomi pun, maksudnya tak semestinya faktor fizikal saja. Sebab kalau ikut pengurusan saintifik tadi dia lebih kepada faktor fizikal. Tapi yang ni lebih kepada sebenarnya tak ada hubungan yang konsisten antara produktiviti dengan keadaan fizikal. Tapi dan fasa 2 pula kajian ni, tak apa awak baca betul-betul fahamkan sebenarnya. Maksudnya faktor ekonomi tak penting, yang penting adalah kajian kedua ni pun dapat buktikan. Dia tengok pasal masa rehat, cara bayar upah, ganjaran. So penyelidik percaya sebenarnya pekerja sebabkan oleh faktor-faktor semangat bekerja, perasaan keupayaan, gaya pengurusan-pengurus dan saling berhubung antara anggota kerja tu yang menyebabkan pengeluaran tu lebih tinggi. So nak kata kesimpulan dia, sebenarnya hubungan pekerja lebih dimotivasikan oleh hubungan antara individu berbanding dengan faktor ekonomi. Itu kajian Houghton. So dia membuktikanlah pendekatan hubungan manusia tadi ni. Temannya ni sebab dia buat eksperimen. Okay, so boleh bacalah eksperimen Houghton. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan sambung lagi evolusi teori pengurusan dalam bab 2 lagi. Sebenarnya kita akan tengok daripada perspektif Islam. Okay, kamu boleh buka buku muka surat 29. Okay, slide yang sama. Okay, pengurusan Islam ni sebenarnya dah wujud sejak kelahiran tamadun Islam lah kan. Tamadun Islam tu pula bermula daripada zaman Rasulullah SAW. Sebab masa sebelum zaman Rasulullah, kedatangan Rasulullah ni, masa tu mereka mengalami zaman jahiliah. Okay, bila Rasulullah datang, mereka terbukalah, ilmu semakin terbuka. Okay, so sebab apa yang dalam tamadun Islam ni melangkumi semua perkara lah, termasuk politik,
ekonomi, pendidikan, kebudayaan, semuanya lah berkembang. Okay. Ramai ulama sarjana Islam ni masa zaman-zaman awal ni, zaman Bani Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman moden juga kan. Lepas tu barulah teori barat tadi yang kita bentang masa kita tengok masa minggu lepas tu, barulah berkembang abad ke-19. Mereka pun kembangkan kajian-kajian pengurusan. Okey, sebenarnya bermula daripada tamadun Islam lah. Okey. Jadi sebenarnya datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW lah. Maksudnya Rasulullah menyampaikan. So sebenarnya sumber ilmu tu semua datang daripada Quran dan Sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah. Okey. Jadi dalam pengurusan Islam ni kita boleh tengok evolusinya, kita tengok 5 lah. Kan kat zaman moden ni ada banyak lah, Turki Uthmaniyah, lepas tu baru sambung yang barat. Okey. So zaman Rasulullah SAW yang pertama, yang kedua zaman Khulafa Ar-Rashidin, yang zaman Abu Bakar, okey, dengan 4 orang khalifah. Seterusnya zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah dan juga zaman moden. Ini lepas tu Turki Uthmaniyah. Dia ada jatuh-jatuhan kat sini, lepas tu naik Turki Uthmaniyah, jatuh pula Turki Uthmaniyah lepas tu kan. Okay, so zaman Rasulullah SAW, sebenarnya pemerintahan Rasulullah SAW dia berandaskan syariat Islam lah kan, sebabnya Allah yang beri wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan contoh yang baik, beri ilham kepada Rasulullah SAW. Okay, jadi sistem pengurusan Islam ni kalau ikutkan sebenarnya bukan rekaan manusia lah kan, dia sebenarnya Allah yang turunkan wahyu dan perantara daripada Rasulullah yang menunjukkan contoh terbaik lah. Jadi sebenarnya datang daripada Al-Quran, daripada Allah. Okay. Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi telah menunjukkan uswah, contoh. Okay. Gaya kepimpinan Rasulullah, dorongan dia, sifat dia yang boleh merangsang umat Islam lah kan. Macam mana dari awal Islam tu datang, lepas tu macam mana berkembangnya zaman Madinah, Mekah. Okay. So kita tengok dulu bila zaman Rasulullah sampai, kita tak cerita lah sirah yang apa cerita apa semua kan, kita tengok pada pengurusan dia. Okay. Mula-mulanya Rasulullah dilantik jadi Rasul masa tu di Mekah lah kan. Okay, jadi zaman Nabi Muhammad SAW lagi kita telah tengok ada panduan ilmu. Okay. Rasulullah sendiri menunjukkan pandangan jauh. Dia membuat perancangan dalam pendidikan masyarakat masa itulah. Okay. Contoh perancangan Rasulullah SAW dalam bidang pendidikan adalah menyampaikan ilmu pendidikan Islam. Okay. Dia ceritalah apa benda tentang Islam. Lepas tu memerintahkan sahabat untuk belajar menulis. Okay. Dan menggalakkan kaum perempuan untuk menuntut ilmu. Sebab masa tu kan sebelum zaman jahiliah dulu, orang perempuan ni dibunuh. Okay. Di tanah hidup-hidup. Orang perempuan ni dipandang hina lah. Okay. Anak perempuan ni. Tapi bila zaman Rasulullah datang, Islam tak ajar untuk membunuh orang perempuan lah kan. Bayi perempuan. Okay. Kat situ ada pembaruan lah yang dibuat. Perancangan sendiri, Rasulullah sendiri ada satu perancangan yang baik. Kalau kita baca, Rasulullah ni antaranya lah kan, masa zaman beliau nak kena berhijrah, dia mengupah Abdullah bin Arkad untuk tunjuk jalan. Dia bagi tanggungjawab kepada anak Sayyidina Abu Bakar supaya tinggal di sini hari untuk merisik hal ehwal puak Quraisy. Setelah Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah keluar. Jadi dia tunggu situlah kan. Jadi dia orang pun, dan juga dia ada beri tanggungjawab mengembala ternakan Amir bin Bukhairah supaya bawa ternakan ke tempat persembunyian. So maksudnya kat situ nampaklah Rasulullah ni merancang strategi-strategi. Itu menunjukkan kebijaksanaan pengurusan dia lah. Okay. Itu antara contoh. Kamu sebenarnya banyak lagi contoh-contoh lain. Okay. Seterusnya dalam era Madinah kan. Seterusnya lepas Rasulullah dah Rasulullah berhijrah pula ke Madinah. Kalau kita tengok sirah dulu, Madinah ni dah jadi pusat yang canggih kan. Pusat pemerintahan, pentadbiran, pengurusan negara Islam. Okey, diterajui oleh Rasulullah. So sebagai
pusat dakwah, agama, sosial, ibadat, syura, tempat sahabat, syura, surat menyurat kepada raja, ketua negara dan sebagainya. Rasulullah juga menjadikan masjid tempat untuk terima rombongan yang nak perlu Islam. So kan masa zaman Madinah dulu, apa masjid yang pertama dibina. Lepas tu Rasulullah dah bina masjid di Madinah. Lepas tu pengurusan tugas yang Rasulullah buat masa era Madinah ni sangat cantik lah kan, bersistematik. Ada amalan demokrasi, penguasa tempatan lebih memahami masalah mereka dan dapat menyelesaikan masalah sendiri, dan membantu memupuk tanggungjawab kemasyarakatan dan perpaduan kaum lah. Okay, sebab contohnya Rasulullah ada buat piagam Madinah masa tu kan, iaitu dalam piagam Madinah tu ada 3 langkah, iaitu pembinaan masjid. Dia beli sebidang tanah untuk tapak masjid, dikutip daripada derma sahabat-sahabat. Masjid tu dah dijadikan tempat berhimpun. Sebenarnya cantik lah pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Masjid tu jadi satu tempat parlimen sosial. So dalam masjid tu lah kan kata masjid ni sebenarnya tempat orang Islam berkumpul, so tempat belajar, mahkamah kat situ, okay? Jadi rumah tumpangan untuk musafir, tempat solat berjemaah juga bagi umat Islam. Yang kedua, dalam tu ada program keluarga angkat. Kalau kita tengok dah dimulakan, diperkenalkan oleh 14 abad 14 ni lampau lah, maksudnya awal, maksudnya zaman Rasulullah lagi Rasulullah boleh terfikir tentang program anak angkat ni, keluarga angkat. So maksudnya zaman sekarang kan kita ada juga keluarga angkat kan. Jadi sebenarnya satu pengurusan yang bervisi jangka panjang, maksudnya nak tunjukkan orang Islam ni dia kuat tentang persaudaraan. So Rasulullah mengajarlah bila ada bila golongan muhajirin datang, lepas tu dan ansar, orang muhajirin ni akan ambil saudara angkat daripada ansar. So supaya ukhuwah tu lebih terjalin lah. So maksudnya kita kat situ adalah keluarga angkat. Yang ketiga, perjanjian dengan Yahudi kan. Buat perjanjian bertulis bahawa pasal hak-hak yang sama rata kan. Jadi masing-masing ada hak mengamalkan agama, cuma kena hormat dan saling menghargai. Kan ada pergaduhan bani Yahudi masa tu kan. So adalah cerita dia, kita tak cerita tentang sirah yang panjang, cuma kita nak tengok pengurusan dia highlight pengurusan yang cantik. Okay. So banyak Yahudi ni dia ada banyak bani dia juga kan. Jadi masing-masing kena jagalah. Yang penting dia tak melanggar peraturan yang dah ditetapkan. So masa itu masih boleh mengamalkan agama masing-masing. Okey. Okey, seterusnya zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, ini ringkas je. Sebab kamu kena rewind sendirilah zaman-zaman sirah Nabi dulu kan. Okey. Khulafa Ar-Rasyidin bermula bila zaman Rasulullah wafat kan. So kita pun dia mula nak melantik pemimpin yang baru selepas kewafatan Rasulullah. Okey. So ada 2 aliran besar nak cari pengganti baginda Rasulullah. Aliran pertama kata guna keturunan tertentu je. Tapi aliran kedua mengatakan mereka tak setujulah. Kita patut pilih berdasarkan syura. Maksudnya sistem demokrasi. Syura ni sebab kita berbincang. So kita ikut ramai. Siapa yang sukalah. Okay. So ikut suara majoriti yang kata. Walaupun sebenarnya demokrasi ni masih kabur orang kata kan. Sebab demokrasi ni bukan sistem Islam sebenarnya. Tapi masih masih digunakan juga. Okay. Okay, ada 4 cara untuk melantik Khulafa Ar-Rasyidin lah. Kalau masa zaman tu kan kita ada 4 khalifah. So pelantikannya antaranya melalui bai'ah. Yang kedua melalui wasiat. Yang ketiga melalui majlis syura. Dan yang keempat secara paksaan tu. Okay. So ni ceritanya lah kan macam mana pelantikan yang berlaku. Yang pertama bai'ah. Abu Bakar As-Siddiq ni melalui bai'ah. Okay. Sebab masa tu bai'ah rasanya mereka berhimpun dan akhirnya mereka menerima Abu Bakar As-Siddiq lah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Okay, jadi mereka pun menerima bai'ah taat setia
terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Cara kedua itu pelantikan Abu Bakar As-Siddiq. Pelantikan yang kedua adalah melalui wasiat. Abu Bakar As-Siddiq lepas beliau mencadangkan nama Umar Al-Khattab. Dan dia pun bukan suka-suka wasiat kan, sebab sebenarnya memang orang lain pun dah cadangkan oleh sahabat-sahabat juga, dah cadangkan Umar lah yang layak. Okay. Jadi tapi still lah sisa wasiat sebab Abu Bakar beri wasiat untuk penggantinya adalah Umar. Okay, seterusnya majlis mesyuarat dipilih melalui syura lah, ni kata sistem demokrasi. So diorang pun bincangkan 6 orang sahabat, iaitu Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha, Zubair Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdul Rahman bin Auf. So bila dah mesyuarat hanya pilih 2 je Haji Uthman dan Ali yang tercadang. Tapi bila ditengok pendapat semua, majoriti ni pakai demokrasi lah, hanya memilih Sayyidina Uthman bin Affan. Okay. Last kali secara paksaan ni bila Sayyidina Uthman ni masa tu ada berlakunya pemberontakan. Maksudnya ada golongan yang pemberontak yang tak sukalah pada pemerintahan Uthman. Okay, so ada orang tak puas hati. Mereka pun membunuh Sayyidina Uthman dan akhirnya memaksa Ali lah yang jadi khalifah masa tu. Tapi Ali pun ikut sahajalah sebab masa tu kucak-kacir dan tak ada orang yang akan memerintah. Jadi Ali lah, sebab Ali yang paling ramai dipilih lah masa tu, yang paling layak. Okay, so kita tengok satu-satu pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Okay, so kita sambung cerita tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Okay, dilahirkan di Mekah pada tahun 572 Masihi, 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah. Okay, so dia berasal daripada keturunan bangsawan Quraisy lah, Bani Tamim. Okay, beliau adalah ahli perniagaan yang berjaya menyumbang kepada perkembangan Islam lah. Merupakan lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam. Okay, beliau digelar Abu Bakar kerana mula-mula beriman dengan dakwah Rasulullah. Digelar As-Siddiq kerana sentiasa yakin dan membenarkan setiap apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dia dilantik khalifah yang pertama lah selepas Rasulullah wafat. Beliau adalah seorang yang sopan santun, pengasih, lemah lembut. Dan beliau lah paling banyak menderma pada Islam lah. Bakar Siddiq telah berjaya menyelesaikan, kalau dalam kita cerita tentang pentadbiran sajalah, Abu Bakar Siddiq ni berjaya menyelesaikan soal golongan Ar-Ridhah, golongan yang enggan bayar zakat. Pecahan umat Islam kan muncul masa zaman tu lepas kewafatan Rasulullah SAW. Ada golongan yang enggan bayar zakat, golongan Nabi palsu dan golongan murtad. So golongan ni lah dipanggil golongan Ar-Ridhah. So masalah ni dibantras dengan tindakan Abu Bakar lah, dia menggunakan kekerasan. So Abu Bakar bentuk 10 pasukan tentera dan berjaya menyelesaikan masalah golongan Ar-Ridhah ni. Okay. Dan beliau juga berjaya menangani masalah ancaman musuh luar negara Islam kan, yang dibentuk tentera Rasulullah sebelum kewafatan baginda lah. Okay. Tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zaid telah berjaya mengatasi masalah ancaman Rom. Okay, Abu Bakar juga berjaya mengumpulkan Al-Quran. Walaupun dia dikutai oleh Zaid bin Sabit untuk mengelakkan hilangan Al-Quran di muka bumi. Selepas kematian ramai hafiz dalam perang Ar-Ridhah ni kan, masa perang dua orang pergi. Jadi usaha pengumpulan Al-Quran ni sebenarnya dicadang oleh Umar Al-Khattab, tapi Abu Bakar lah yang kena melaksanakan sebab masa tu zaman perintahan beliau. Jadi kepentingan jangka panjang beliau pun setuju nak buat bukukan Al-Quran ni, mengumpulkan Al-Quran. Okay, Sayyidina Abu Bakar sangat besar lah sumbangan Sayyidina Abu Bakar ni supaya Al-Quran itu selamat. Okay, beliau juga telah mewujudkan kestabilan politik, menyusun pentadbiran dengan membahagikan negara kepada 10 daerah yang diketuai oleh seorang amir ketua lah, yang dibantu oleh imam, hakim, setiausaha dan pegawai di Baitul Mal. So kat situ zaman Khulafa' Rasyidin pun nampak pengurusan yang cantik. Seterusnya pengurusan dalam zaman Umar Al-Khattab
Okey, dia digelar Al-Faruq kan. Sebab orang panggil sebab dia membezakan antara yang benar dan batil. Beliau ada seorang yang berani kan. Berketurunan Arab Quraisy. Dilantik sebagai khalifah kedua. Beliau dibunuh oleh Fairuz iaitu Abu Lu'lu' yang hamba majusi yang berbangsa Parsi. Umar Al-Khattab ni seorang yang terkenal lah dengan keberanian dia lah kan. Sumbangan dia besar juga. Dia mengemaskini Majlis Syura dalam badan yang penting dalam pentadbiran negara. Dia mengasaskan Jabatan Cukai, Harta, Jabatan Ketenteraan dan Jabatan Persuratan. Dia juga mengasaskan undang-undang dan peraturan di pasaraya seperti adab jual beli, kawal timbangan. Okay, sumbangan dalam bidang dakwah, dia dah sebarkan penyebaran dakwah dekat Mesir, Rom, Parsi. Okay, beliau juga telah dilantik sebagai gubernur di wilayah-wilayah itulah untuk melancarkan pentadbiran penyebaran Islam. Umar Khattab ni telah hantar ulama serata tempat untuk sebarkan dakwah. Pentinglah dia hantar ulama-ulama untuk sebarkan dakwah Islam. Sumbangan dalam pembangunan, Umar Khattab telah mengemaskini Baitul Mal sebagai institusi kewangan negara. Beliau juga mendirikan masjid, rumah persinggahan untuk para musafir. Beliau juga mendirikan masjid dan rumah, beliau juga membina sekolah lah untuk pendidikan, meroka kawasan baru untuk pertanian dan saluran air. Okay. Umar juga pertama kali mengadakan kalender tahun Islam. Sebab tu bermulanya bermula dari peristiwa hijrah Nabi tu. Kita punya tahun Islam tu. So tahun Islam tak sama dengan kalender sekarang kan. Dimulakan oleh Umar Al-Khattab. Seterusnya Khalifah Uthman bin Affan ni beliau Bani Umayyah, daripada keturunan Bani Umayyah. Okey, dia terkenal sebab memperisterikan dua puteri Rasulullah yang digelar Zun Nurain. Okey, beliau juga wafat kerana dibunuh oleh pemberontak. Baru diganti oleh Ali. Beliau seorang yang taat, dermawan dan juga lemah lembut lah. Beliau menafkahkan terkenal dengan sedekahkan 300 ekor unta dan 10,000 dinar untuk kegunaan tentera Islam dalam perang Tabuk. Beliau juga telah membeli sebesar 10 bidang tanah untuk membesarkan Masjid Nabawi. Okay, dalam bidang politik, Uthman bin Affan telah menjadi utusan Rasulullah dalam perjanjian Hudaibiyah kan? Dan menubuhkan angkatan tentera laut untuk mengawasi perairan negara. Sumbangan untuk ekonomi juga banyak lah. Sebab dalam bidang sosial, Uthman bin Affan telah memperkenalkan sistem protokol dalam urusan kerajaan. Untuk bidang dakwah, Uthman bin Affan telah mengumpul kawasan baru untuk mengembangkan dakwah Islam. Selain itu, beliau mengumpul dan membukukan Al-Quran dan juga menewaskan pemberontakan di zaman yang ditakliki zaman Umar Al-Khattab. Okay. Seterusnya, Khalifah Ali bin Abi Talib, dia menggantikan Khalifah Uthman bin Affan setelah dibunuh oleh pemberontak. Beliau adalah seorang yang terkenal dengan kebijaksanaan dan juga seorang pepidato yang hebat lah. Beliau memiliki akhlak yang baik, ada banyak kemahiran lah. Orang kenal dia ni sebagai seorang yang bijak, hakim yang adil, pahlawan yang sukar dilawan lah. Okay. Beliau juga sebagai ahli ilmu dalam bidang fiqh, undang-undang, tafsir Al-Quran dan ilmu nahwu. Ali bin Abi Talib banyaklah masuk dalam perang-perang, perang Siffin, perang Badar, Uhud, Khandaq. Okay, Sayyidina Ali juga yang saya sebut tadi, pemidato yang hebat. Okay, so beliau ni pandai juga bersyair. Jadi Ali bin Abi Talib telah muncul sebagai ahli pidato, ahli sastra yang hebat lah. Kebijaksanaan beliau berpidato ni, Rasulullah pun hantar beliau sebagai juru dakwah lah, menyebarkan dakwah. Okay. Dalam aspek tu, Ali bin Abi Talib adalah yang terkemuka sekali di antara 4 khalifah. Sayyidina Ali ni yang dipilih secara paksa lah sebab dalam keadaan negara huru-hara. Sebab Sayyidina Uthman bin Affan pun tak sempat nak mewariskan pengganti. Jadi pihak pemberontak telah seburat suara meminta Sayyidina Ali untuk menggantikan. Okay. So beliau pun menerima lah sebab disokong oleh orang ramai dan kemahiran beliau yang luas dalam pentadbiran dan juga seluk beluk hukum.
Okay, zaman Khulafaur Rashidin merupakan zaman pemerintahan Islam yang dijalankan oleh para sahabat. Okay, lepas diganti oleh kewafatan Nabi Muhammad. So, pemerintahan zaman Khulafaur Rashidin merupakan pemerintahan yang terbaik Islam lah. Okay, sebab semua dijalankan, semua hukum Islam telah dijalankan. Hudud, kisah, hukum lain. Kan dalam tempoh lebih kurang 29 tahun lah. Banyak juga cabaran dan juga dakwah masih telah tersebar. Seterusnya, masuk pula zaman Bani Umayyah. Okay, perkembangan dan kemajuan dalam sistem pengurusan pentadbiran berlaku pesat. Zaman Khulafaur Rashidin telah sedikit reda dan tidak berterusan seperti zaman pemerintahan Khalifah Umayyah sebab faktor politik masa tu ada pergeseran khalifah. Lepas tu ada juga kemunculan teori politik yang membatalkan konsep syura dan pemilihan khalifah dari ahli al-hilli wal aqdi daripada kalangan masyarakat Islam. So berlakunya pemberontakan. Jadi pemberontakan Khawarij, pemberontakan Abbasiyah kan. Jadi penyelewengan yang dilakukan oleh Bani Umayyah dijadikan isu utama dalam usaha menentang kerajaan Bani Umayyah. So mereka menjadikan isu hak kekhalifahan Bani Hashim sebagai landas perjuangan. Mereka berjuang untuk mengembalikan kedudukan masyarakat ekonomi politik pada Al-Quran dan Sunnah sebagai asas perundangan. Tapi masa tu juga masih berkembangnya jabatan-jabatan lah kan. Di bawah pentadbiran Umayyah ni ada 4 jabatan. Kita pun pernah belajar dulu kan. Dalam pendidikan Islam, jabatan ketenteraan, percukaian, kesuratan dan kewangan. Okay, sebab masa tu wilayah Islam ni jauh daripada pusat. Jadi susah nak kita pergi kan. Jadi dia lantik gubernur-gubernur wilayah yang mentadbir wilayah. So terdapat juga sebahagian daripada peraturan pentadbiran ada yang berasal daripada Parsi. Okay. Ni cerita zaman Umayyah ni panjang juga sebenarnya dan tokoh-tokoh dia ada. Tapi kita nak cerita zaman tu lah. Lepas tu zaman Bani Abbasiyah pula. Di antara zaman yang terbaik lah mainkan peranan penting dalam bentuk mewujudkan institusi pengurusan pentadbiran yang lebih teratur zaman Bani Abbasiyah sebelum dia jatuh. Pada zaman tersebut dilaksanakan sistem kementerian dan sistem kehakiman. Zaman ni sistem penguasaan ni sebagai satu cara pentadbiran nak mengawal masyarakat supaya menjalankan amar makruf dan nahi munkar. Jabatan-jabatan kerajaan pun bertambah sebab keperluan lah ikut bidang. Kementerian ni masa tu istilah kementerian adalah sebagai satu corak pentadbiran yang belum dikenali sebenarnya. Kementerian ni tak dipanggil lagi pada zaman sebelum tu. Orang yang pertama menggunakan gelaran menteri ialah Abu Salamah Al-Khilal pada zaman pemerintahan Abu Abbas As-Saffah. So untuk menjadi menteri, seorang itu kena ada syarat menjadi menteri. Antaranya kena bersifat amanah, bercakap benar, pintar, cerdik dan pengalaman. Menteri adalah pembantu kanan kepada khalifah dan tempat khalifah mendapat nasihat dan perundangan mengenai perkara penting. Okay, berdasarkan fakta di atas, jawatan menteri telah mewujud pada zaman Rasulullah sebenarnya sebab kerana Rasulullah kerap kali berunding minta pendapat daripada sahabat-sahabat. Okay, so orang-orang Parsi Daru menggelarkan Sayyidina Abu Bakar sebagai menteri Rasulullah. So dia disebut wazir. Sebenarnya wazir ni macam terbitan daripada wiz, al-wiz yang bererti berat. So tepatlah dengan tugas menteri yang semuanya berat menanggung tugas negara. Okay, kementerian pada zaman Abbasiyah ada 2, kementerian pelaksanaan dan kementerian yang berkuasa penuh. Menteri pelaksana bertanggungjawab melaksanakan perintah khalifah, sementara menteri diberi kuasa penuh bertanggungjawab buat dasar dan peraturan kerajaan. Walaupun tak ada arahan daripada khalifah seperti hal melantik pegawai kerajaan, kuasa gerakkan tentera, menguruskan baituman dan menerima pengaduan serta membicarakan pegawai yang didakwa. Kehakiman pula pada zaman Rasulullah, baginda sendiri bertindak sebagai hakim. Okay, tak ada buktilah yang menunjukkan baginda telah melantik sesiapa dari kalangan orang Islam sebagai hakim untuk bertugas tempat tertentu. Rasulullah sendiri yang membicarakan antara 2 orang yang bertengkar dan mendengar hujah daripada kedua-dua belah pihak. So, Rasulullah akan membuat keputusan dalam pembicaraan iaitu kadang-kadang melalui keterangan dan bukti dari pendakwaan sumpah, kenyataan saksi dan cara bertulis. Okay, sabda baginda, keterangan dan bukti bagi mendakwa dan sumpah bagi yang ingkar. So adalah riwayat daripada riwayat ni lah kan. Maksudnya yang mengatakan Rasulullah sendirilah yang menjadi masa zaman tu, Rasulullah sendiri yang menjadi hakim lah
Okay, zaman Abbasiyah ni memang sistem kehakiman berkembang pesat. So dipanggil masa tu jawatan dilantik Qadi Al-Qudat. Dipanggil sebagai ketua hakim ataupun menteri kehakiman. Okay, dia sepatutnya badan bebas lah. Supaya tak bias. Masa tu juga ada mahkamah rayuan untuk melaksanakan keadilan dan menghindarkan kezaliman di kalangan para hakim. So dipanggil mahkamah lain yang dinamakan Diwan Al-Mazalim. Ini mempunyai kuasa mahkamah kadi atau mahkamah magistrat. Dia mengendalikan kes-kes pembesar dan pegawai tinggi yang didakwa menyalahguna kuasa seperti tak adil dan kutip cukai dan mengurangkan gaji kerja atau melambatkan pembayaran gaji. So ini mahkamah rayuan. Mahkamah ini akan mengulang kes yang tak dapat diselesaikan di mahkamah magistrat. Mahkamah ini tanggungjawab menyelia dan mengawasi hal-hal berbentuk ibadah, perhimpunan, perayaan, ibadat haji, jihad. Okay, ada juga unit penguatkuasa yang menyeru manusia membuat kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. So adalah penguatkuasa ni akan berkait rapat tentang hukum syarak dan keadilan. Ulama-ulama telah menggariskan kriteria lah untuk seorang penguatkuasa ni mestilah merdeka, baligh, adil, tahu hukum fiqh dan selok-belok hukum syarak. Jadi masa tu memang bidang kehakiman memang dipraktikkan supaya tak ada penyelewengan dan dasar Islam diamalkan. Okay, seterusnya zaman Bani Abbasiyah ni kalau kita dengar cerita dia jatuh kerana banyak faktor kan. Lepas tu zaman kegemilangan tu jatuh jugalah kan. Sebabkan ada macam-macam lah kan, pemberontakan tu ada daripada tentera Mongol. Ni saya lupa nak buka ni. Ni awak boleh tengok lah. Yang famous dia Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Di zaman moden ni ada banyak juga sebenarnya. Antara tokoh-tokoh dia Al-Mawardi dan Ibn Taymiyah. Kan? Okay. Lepas tu lama pada zaman Bani Abbasiyah ada Turki Uthmaniyah dan sebagainya lah. Tu kita ni lah. Okay, tokoh-tokoh lepas tu adalah Al-Mawardi yang saya sebut dengan Ibn Taymiyah. Ini mereka Al-Mawardi mengelaskan Mawardi mengelaskan sifat seorang pemimpin mestilah adil. Ini teori dia lah. Seorang pemimpin macam mana berilmu dan boleh membawa ijtihad dan pertimbangan, mempunyai panca indera yang baik, cukup anggota badan, pendapat bernah yang menguruskan rakyat, keberanian, nasihat turun-menurun dan dia kata kena keturunan Quraisy. Ibn Taymiyah juga ada teori tersendiri. Iaitu mereka ni adalah tokoh yang famous dalam pentadbiran zaman tu. Okay, paling layak dia kata kita kena pilih orang yang paling layak dan diberi kepada orang yang paling sesuai. Untuk kepimpinan perlu ada al-quwah wal amanah, kekuatan dan amanah, sempurna dan lebih layak, dan tahu siapa yang layak dan tahu tujuan suatu jawatan. Maksudnya dapat jawatan tu orang ini prinsip dia tentang ciri pemimpin yang patut dipilih. Okay. Itu saja ni macam nak cerita flow lah. Kan kalau nak kata nak tahu cerita ni betul awak kena nak baca, nak macam kita nak nampak betul-betul ceritanya. Kalau kita ingat zaman kita belajar pendidikan Islam dulu lah, cerita dia detail kan. Hari ni kita hanya nak tahu flow perkembangan masa era Islam dulu lah. Okay. So tu saja. Sekian, terima kasih.